bagi tajuk cerita Lieutenant. Lieutenant Adenan mengisahkan seorang pahlawan Melayu yang menentang tentera Imperial Jepun. Lieutenant ini yang diberi nama Adenan bin Saidin yang dilahirkan di Sungai Ramal, Kajang, Selangor. Adenan ialah seorang pelajar aliran Inggeris yang berjaya. Setelah menamatkan pengajian, beliau telah bertugas sebagai guru ganti di sebuah sekolah selama setahun lebih. Kemudian Adenan mengambil keputusan untuk memasuki tentera. Melihat daripada cerita Lieutenant Adenan, kita dapat melihat yang Adenan adalah seorang yang berani dalam memperjuangkan negara. Adenan juga sanggup berjauhan dengan keluarga kecilnya demi menyelamatkan negara. Adenan dikahwinkan dengan seorang cikgu di kampungnya yang bernama Sofia dan dikurniakan 3 orang anak. Di akhir cerita ini, kita dapat melihat yang askar Melayu kalah dengan tentera Jepun. Disebabkan itu, Lieutenant Adenan diikat pada pokok ceri. Apabila setiap orang yang melalui di situ, mereka akan menikam Lieutenant Adenan dengan menggunakan bayonet. Selepas kejadian itu terjadi, askar Jepun tidak berpuas hati dengan tentera Melayu dan keluarga Lieutenant Adenan dijajah. Perkampungan Adenan hidup dalam ketakutan kerana tentera Jepun menguasai tanah Melayu. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilam Hani Sofia binti Muhammad Hisham akan membentangkan tentang sinopsis filem Lieutenant Adenan. Pada tahun 1984, kampung Sungai Ramal Kajang, Selangor dikunjungi tentera British untuk mencari anak-anak muda yang berkelayakan untuk diserap masuk ke dalam pasukan askar Melayu. Beberapa pemuda termasuk Adenan bin Saidi berminat. Namun, ibu bapa Adenan tidak merestui. Adenan nekat bersama rakannya mereka keluar dari kampung dan menuju ke kem latihan Port Dickson. Di situlah mereka mendaftarkan diri dan menjalani latihan. Kesungguhan Adenan menjadikannya rekrut terbaik dan diserap ke dalam pasukan askar Melayu. Dalam masa yang singkat, Adenan dinaikkan pangkat menjadi Kolonel Sarjan pada tahun 1937. Beliau turut terpilih menyertai upacara pertabalan King George di London. Tak lama kemudian, Adenan dinaikkan pangkat lagi menjadi Lieutenant Adenan. Pertempuran di Bukit Candu yang terletak di Pasir Panjang, Singapura mengorbankan nyawa perwira Melayu iaitu Lieutenant Adenan. Sekian dari saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Hanif Aizat bin Muhammad Hanafi. So, hari ini saya akan berceritakan tentang kronologi Lieutenant Adenan. Jasadnya digantung di pohon ceri, lehernya dikelar, isi perutnya terburai ditikam bertalu-talu. Jadi ini apa yang terjadi kepada Lieutenant Adenan apabila beliau ditahan oleh askar Jepun. Biodata Lieutenant Adenan. Nama penuh beliau merupakan Adenan bin Saidi, dilahirkan pada Jun 1915 dan dilahirkan di kampung Sungai Ramal, Kajang. Beliau mendapat pendidikan awal di Kampung Melayu Sungai Ramal dan Sekolah Agama Jendera. Beliau merupakan anak sulung daripada 4 orang adik-beradik. Seterusnya, selepas menamatkan pengajian, beliau bekerja sebagai seorang guru dan kemudiannya membuat keputusan untuk berhenti menjadi seorang guru dan memasuki askar Melayu. Okey, seterusnya, selepas setahun memasuki askar Melayu, beliau kemudiannya terpilih sebagai rekrut terbaik dan pada tahun 1936, beliau dilantik ke pangkat sarjan. Okey, seterusnya, pada tahun 1942, beliau telah mengetuai pertempuran bersama lebih kurang 42 orang kawannya di Singapura untuk mempertahankan tentera Jepun daripada memasuki tanah Melayu berlokasikan di Bukit Candu. Seterusnya, pada pertempuran yang pertama, pasukan Lieutenant Adenan berjaya mempertahankan Bukit Candu dari serangan Jepun. Sebaliknya yang berlaku pada pertempuran kedua, pasukan Lieutenant Adenan gagal mempertahankan Bukit Candu akibat daripada tentera Jepun membawa lebih ramai askar
dan peralatan yang lebih canggih. Lieutenant Adnan seterusnya ditangkap oleh tentera Jepun dan digantung di pokok ceri. Sekian, itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilam Hanis Sofia akan membentangkan tentang watak-watak dalam filem Lieutenant Adnan. Yang pertama, Hairi Osman sebagai Lieutenant Adnan. Yang kedua, Umi Aidah sebagai Safiah. Dan yang ketiga, Faizal Hussein sebagai Bibit Ayub. Ketepatan sejarah dalam filem Lieutenant Adnan. 2 dekad telah berlalu apabila filem Lieutenant Adnan telah diterbitkan oleh pengarah dan penerbit filem iaitu Aziz M. Osman. Filem ini telah ditayangkan pada tahun 2000 tetapi ia akan ditayangkan semula dengan gambaran yang lebih berkualiti dan berdefinisi tinggi. Aziz M. Osman berkata sebanyak 300,000 telah dibelanjakan untuk menghasilkan sebuah filem ini dan ia bertujuan bukan sahaja untuk menyambut bulan kemerdekaan tetapi ia juga bersempena dengan sambutan ulang tahun yang ke-20 penayangan filem yang berskala epik. Oleh yang demikian, perkara yang ingin dibahaskan ialah sejauh mana ketepatan sejarah yang terdapat dalam filem Lieutenant Adnan. Adakah filem Lieutenant Adnan yang diterbitkan oleh Aziz M. Osman merupakan cerita yang sahih dalam kehidupan Lieutenant Adnan atau sebaliknya? Antara perkara yang telah ditokok tambah ialah watak-watak yang berada di dalam filem Lieutenant Adnan. Contohnya, watak Ibrahim Yaakob yang menjadi tali barut Jepun dengan berpendapat bahawa Jepun akan menolong Malaya untuk menghalau British dari tanah Melayu. Selain itu, watak Fujiwara, pengintip yang datang dari Jepun dengan menyamar menjadi orang Cina di Malaya untuk menyampaikan informasi kepada Jepun. Seterusnya, watak Malik. Malik merupakan kawan sekampung yang telah bersama-sama menjadi askar Melayu. Terdapat juga watak yang tidak ditokok tambah seperti Pak Saidi, iaitu bapa kandung Adnan, Mak Milah, ibu Adnan, adik-beradik Adnan iaitu Ahmad dan Amarullah, isterinya Sofia dan juga anak-anak Adnan iaitu Fatimah, Mukhtar dan Zainuddin. Terdapat juga perkara yang tidak diubah seperti latar tempat. Contohnya tempat kelahiran Adnan iaitu Kampung Sungai Ramal, Rajang. Selain itu, tempat Adnan menjadi askar iaitu di Port Dickson. Peperangan di Bukit Tanjung Penjuru, Singapura yang telah berlaku di antara askar Melayu dan tentera Jepun. Seterusnya, Jepun telah melalui Singora dan Patani di Thailand untuk menyerang dan telah menawan tanah Melayu. Terdapat juga perkara yang tidak dilakukan di dalam filem Lieutenant Adnan. Contohnya, perkara yang telah berlaku di Bukit Candu di mana Adnan telah disiksa dengan dimasukkan ke dalam guni dan telah diikat di sebuah pokok dan telah ditikam beramai-ramai oleh tentera Jepun sehingga mati. Aksi apabila Jepun telah menyerah kalah kerana British telah mengebom Hiroshima dan Nagasaki juga tidak ditunjukkan di dalam filem Lieutenant Adnan. Akhir sekali, perkara yang telah berlaku kepada isteri dan anak-anaknya iaitu isterinya Safiah telah mengalami tekanan dan kesepitan hidup selepas kematian Adnan. Anak bongsunya Fatimah telah meninggal dunia selepas 40 hari dilahirkan dan anak-anak yang lain iaitu Mukhtar dan Zainuddin terpaksa dipelihara oleh nenek mereka, Mak Milah. Assalamualaikum, saya Amy. Pengajaran. Antara pengajaran yang dapat dipelajari ialah kita perlulah berani mempertahankan negara daripada penjajah agar masyarakat hidup aman seperti keberanian Lieutenant Adnan dan askar Melayu ketika mempertahankan negara menjadi bawah mulut pihak rakan dan musuh. Selain itu, kita hendaklah memiliki semangat cinta akan negara yang tinggi seperti perjuangan Lieutenant Adnan dan askar Melayu membuktikan mereka memiliki semangat cinta akan negara yang tinggi sehingga sanggup mengorbankan masa, nyawa dan tenaga hingga titisan darah yang terakhir. Seterusnya, kita mestilah memiliki wawasan dan berpandangan jauh seperti Pak Saidi yang memilih sekolah beraliran Inggeris untuk ketiga-tiga anaknya, Adnan, Ahmad dan Amarullah, kerana dia sedar banyak ilmu pengetahuan yang dapat ditimba. Di samping itu, kita perlulah pasrah menerima ketentuan takdir seperti Pak Saidi dan Mak Milah yang pasrah akan kehilangan 2 orang anak mereka yang mati dalam pertempuran dengan tentera Jepun dalam mempertahankan tanah air yang tercinta. Akhir sekali,
kita perlulah menyayangi ibu bapa yang telah membesarkan kita. Contohnya, Lieutenant Adnan sayang akan ibu bapanya, Pak Saidi dan Mak Mula, dengan memenuhi kehendak ibu bapa mereka yang ingin mengahwinkannya dengan Sofia walaupun tidak bersetuju pada awalnya. Terima kasih. Saya Nur Atira Syafiqah. Saya akan terangkan serba sedikit tentang kesimpulan yang saya perolehi daripada filem ini. Seperti yang kita tahu, Lieutenant Adnan serta pasukannya telah mempertahankan tanah Melayu ketika itu daripada serangan tentera Jepun sehingga titisan darah yang terakhir. Walaupun Lieutenant Adnan serta pasukannya tahu akan risikonya amatlah berbahaya, tetapi mereka tetap memperlihatkan komitmen yang bukan hanya kerana jawatan atau pangkat, namun pengorbanan kepahlawanan sejati. Dengan segala pengorbanan Lieutenant Adnan, kita haruslah menjadikan contoh yang baik kepada negara kita supaya kita dapat menyumbang kebaikan terhadap negara. Meskipun kini peperangan tidak lagi berlaku di negara kita, namun kita haruslah saling mempertahankan negara dan haruslah menjadikan contoh yang baik untuk generasi yang akan datang. Pada pendapat saya, generasi kini dan akan datang haruslah memperlihat segala pengorbanan Lieutenant Adnan, iaitu pengorbanan yang telah mengajar kita bahawa untuk mempertahankan negara, kita tidak perlulah untuk mengorbankan wang kita, harta atau menunjukkan pangkat kita, tetapi kita haruslah mengorbankan jiwa dan raga kita dan nilai murni kesetiaan kepada negara kita. Akhir kata, keberanian Lieutenant Adnan serta 42 anggota askar Melayu yang telah bertempur bermati-matian untuk mempertahankan Permatan Pasir Panjang merupakan satu episod yang kekal dalam lipatan sejarah, dan sejarah ini tidak akan dilupakan oleh seluruh rakyat Malaysia sehingga kini. Sekian, terima kasih.